Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ahsana ahadukum islamah fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, idza ahsana ahadakum, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan-amalan islamahu, yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya. Ada orang mengaku Islam tapi tak sembahyang. Ada orang dia mengaku Islam tapi tipu orang. Nabi kata, idza ahsana ahadukum islamahu, di antara kalian yang mengerjakan amalan-amalan yang membuktikan bahawa dia itu orang Islam dengan sebaik-baiknya, dia ahsan, sebaik-baiknya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha. Maka kata Nabi SAW, tiap-tiap kebaikan yang dikerjakan, tiap-tiap sesuatu benda baik yang dia buat tu akan ditulis oleh Allah 10 kebaikan yang menyamainya sehingga 700 dha'fin, 700 kali ganda. Maknanya sekali buat baik Allah bagi 10 tu pecah pula kepada 700 kali ganda. Hak tu Islam. Nah, begitu pula wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan apabila tiap satu kejahatan yang dia buat, ya, satu benda jahat yang dia buat dalam hidup dia, maka Allah akan tuktabu lahu bimithliha, Allah akan tulis dosa ataupun kejahatan yang dia buat tu sama kategori dia, sama martabat dia dengan apa yang dia buat kejahatan tu. Dalam riwayat lafaz Al-Bukhari dan riwayat yang lain, ya, jika sekiranya in urida, jika sekiranya hamba Allah itu dia teringin nak buat jahat, dia teringin tu macam-macam teringin lah. Ya, teringin kita pi pasar malam, kita teringin nak beli hak ni, tak jadi beli pun, kan? Teringin nak makan hak ni, tak jadi beli pun. Teringin tu, teringin ada. In urida, kata Nabi SAW hadis qudsi, jika sekiranya seorang hamba Allah itu dia teringin nak buat jahat, ya, tapi lam ya'maluha, tapi dia tak buat. Dia teringin tapi dia tak buat. Ya, mungkin kesempatan tak ada, mungkin dia takut, ataupun mungkin dia menyesal tengah dia nak buat tu, dia menyesal aku tak mau buat takut. Lam ya'maluha, tak buat benda tu, Allah akan bagi kepada dia satu pahala. Tu tahu teringin nak buat jahat tu dan tak buat, ya, bagi dia satu pahala. Tapi kalau dia buat juga kejahatan itu, tuktabu lahu bimithliha, Allah akan bagi sama martabat dengan kejahatan yang dia buat. Begitu juga dalam riwayat yang sama, Nabi SAW sebut, kalau min urida islaha, jika dia teringin nak buat baik, teringin ya, Allah akan bagi kat dia satu pahala. Teringin dia main masjid, teringin nak main masjid, teringin nak main surau, teringin, tapi 20 tahun dah duduk teringin tak main-main pun.
Duk dapat pahala tahun tu lah. Kan? Jadi dia kena bertindak mah. Ya? Kerana Nabi dan riwayat Al-Bukhari, idza ahsana ahadukum islamahu. Dia teringin nak buat baik dan dia buat satu benda itu dengan ikhlas dan sebaik-baiknya, dia dapat ganjaran ni. Mudah-mudahan mukaddimah hadis riwayat Al-Bukhari yang sahih itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah pada pagi subuh ini, ya, iaitu meneruskan tentang berkaitan Nabi SAW, ya, dalam pengasuhan datuk yang penyayang. Kita dah cerita dah pada pertemuan yang lepas, iaitu ketika mana Nabi SAW syaqqus sadr, dibelah dadanya, waktu Nabi berusia dalam 4 tahun ke 3 tahun begitu, di mana di perkampungan Bani Sa'ad, ya, pada waktu itu di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Itu cerita dia. Maka Nabi pergi ke Mekah, dijaga oleh ibu kandungnya, iaitu Siti Aminah. Maka dipendekkan cerita, Siti Aminah tu bawa pergi Nabi SAW pergi ke Yasrib untuk menziarahi ayah Nabi SAW. Maka bila dalam perjalanan itu, ya, turut serta dalam perjalanan tersebut Ummu Aiman, Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW dan Siti Aminah, 4 orang ni. Nah, bila dalam perjalanan tu mak Nabi jatuh sakit dan wafat. Di mana? Di Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Itu cerita hal lepas. Maka pada malam, maka pagi ni tuan-tuan, selalu kuliah sirah ni saya buat malam. Jadi dia bertukar, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Tok Wan Nabi Abdul Muttalib jaga ni macam anak sendiri. Dia kata ni, dia jaga dan dia sayang sungguh. Kita dah cerita dah macam mana Abdul Muttalib ni sayang sungguh kepada Nabi SAW. Ya, dan dan Allah ambil nyawa ketika mana menginjak usia 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari. Datuk Baginda Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekah. Maknanya apa tuan-tuan? Ayah pun meninggal, mak Nabi pun meninggal. Dalam duk jaga setahun 2 tu, Tok Wan Nabi pula meninggal. Ketika itu umur 8 tahun, 2 bulan, 10 hari. Ini dalam riwayat yang sahih, mengikut sejarawan Islam. Maka kita tahu dah tuan-tuan, lepas ni boleh ambil dah kertas A4 satu, letak umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Baru 8 tahun. Ya, baru 8 tahun cerita dia. Baik. Kemudian bapa saudara yang berusaha melindungi sekuat tenaga. Baik. Tengok perenggan yang pertama, muka surat 83. Abu Talib mengasuh anak saudaranya itu dengan sebaik-baiknya. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ramai. Ya, antaranya tuan-tuan Abu Lahab. Antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Ini bapa saudara Nabi SAW. Ya, dia melayan Nabi SAW seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan dalam beberapa hal baginda lebih didahulukan berbanding mereka. Dia macam lebih kurang macam Abdul Muttalib juga. Kadang-kadang tu dia sayang cucu dia lebih berbanding dengan anak dia sendiri. Abdul Muttalib ni. Abu Talib pun macam tu lah. Ya, dia sayang Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang melebihi anaknya sendiri, Abu Talib ni. Sebab tu ada beberapa pendapat yang agak nadir, ya, pendapat ulama yang agak kecil, pendapat ulama kecil, bilangan kecil para ulama mengatakan bahawa Abu Talib belah-belah sekali dia masuk Islam. Itu pendapat yang kecil lah. Sebab apa? Sebab kehidupan dia banyak berbakti kepada perjuangan Islam. Banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan apabila kewafatan Abu Talib, Nabi minta doa keampunan kepada Abu Talib. Allah marah, Allah tak bagi. Jangan meminta ampun kepada orang kafir. Turun ayat tu. Lepas ni kita akan jumpa tajuk tu, kewafatan Abu Talib. Nabi sayang sungguh dekat Abu Talib, tuan-tuan. Minta doa, ya Allah, ampunlah kesalahan dan dosa Abu Talib. Allah turun dalam Quran, jangan minta ampun kepada orang kafir. Orang kafir tak boleh. Sebab dia yang pilih jalan tu. Dia yang pilih jalan tidak mentauhidkan Allah. Dia pilih jalan. Bukti sudah ada di hadapan dia. Nabi sudah ada di hadapan dia. Orang masuk Islam ada di hadapan dia. Tapi dia tak mau masuk Islam. Ini perbahasan di kalangan para ulama berkaitan dengan Abu Talib masuk Islam belah ataupun tidak. Jadi kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa Abu Talib dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik ataupun kafir. Baik. Sebab tu ada satu hadis yang sahih,
azab yang paling ringan sekali dalam hari akhirat, azab api neraka ialah yang dikenakan kepada Abu Talib. Itu dia. Baik. Kita tengok lagi. Kemudian penghormatan dan penghargaan khusus diberikan kepada baginda. Sehingga berumur daripada 40 tahun, Nabi SAW masih hidup dengan selamat di sisi bapa saudaranya. Cuba bilang tengok tuan-tuan, 8 tahun, dia mula umur 8 tahun sampai 40 tahun. 40 tahun ni, bukan anak sendiri ni tuan-tuan. Ni bukan anak sendiri. Anak saudara saya. Tapi Abu Talib jaga sungguh Nabi SAW sampai umur 40 tahun. 40 tahun ni. Baik. Abu Talib memberikan perlindungan sepenuh hati dan menyokong baginda. Bahkan demi membela baginda, Abu Talib rela hubungannya dengan Quraisy menjadi dingin. Bahagian ini akan dijelaskan pada tempat nanti. Abu Talib ni kita kenal kehidupan dia tuan-tuan. Dia pemimpin besar orang Quraisy, orang ternama. Cakap ni orang dengar tuan-tuan. Dalam kampung kita ni, dalam taman kita ni, adalah seorang dua yang ada karakter karisma. Bila dia cakap, kita dengar cakap dia. Betul tak? Kalau ada masalah apa, dialah yang tolong jadi orang tengah. Dia tolong jadi menyelesaikan masalah. Adalah seorang dua yang ada karisma ketokohan tu. Ya, pada zaman ini tuan-tuan, Abu Talib dia ada sifat itu. Dia ada karisma itu. Tapi disebabkan Nabi SAW duduk di bawah jagaan Abu Talib, dan Nabi, tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana Nabi ni dengan fitrah insan. Nabi tak boleh terima orang yang sembah berhala. Tak boleh terima. Sebab tuan-tuan, cuba tanya orang yang duk buat jahat tu. Cuba tanya dia betul-betul, hang ni nak masuk syurga ke tak? Tanya dia. Dia duk buat jahat ni, hang duk buat jahat ni. Tanya, hang nak masuk syurga ke tak? Dia kata takkan nak masuk neraka kot. Dia pun kata takkan nak masuk neraka kot. Pasal apa? Fitrah insan dalam hati kita nak benda yang baik, nak benda yang seronok. Nabi SAW pada umur 40 tahun Nabi fikir. Dalam babul wahyi, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW ayyatahannas. Ini disebut dalam matan hadis, dalam babul wahyi Sahih Al-Bukhari. Kita boleh rujuk kitab itu. Ya, bagaimana Nabi SAW sekitar umur 40 tahun tu, ya, Nabi duk tengok orang Mekah. Nabi duk tengok orang musyrikin Mekah dalam tawafnya, dalam keadaan bernazarnya, dalam keadaan mereka melaksanakan korban, lalu menyebut nama-nama berhala mereka. Nabi fikir, aku ni untuk apa benda ni? Dengan aku sembah ni dengan berhala ni untuk apa? Nabi fikir. Ayyata'abbad. Nabi duduk dalam gua Hira, nanti kita tengok, ya. Nabi banyak berfikir, yatafakkar. Nabi berfikir, Nabi bermuhasabah, Nabi beribadat cara syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu cerita dia. Baik, kita tengok lagi. Kemudian hujan di pohon melalui perantaraan wajahnya. Ya, Ibn Asakir, ini seorang tokoh hadis. Ibn Asakir meriwayatkan daripada Jalhumah bin Urfutah. Apabila ketika dia mengunjungi Mekah, penduduknya sedang mengalami musim kemarau panjang. Orang Quraisy menjerit, "Hai Abu Talib, lembah telah mengering dan seluruh keluarga terancam kelaparan. Mari kita berdoa meminta hujan." Maka keluarlah Abu Talib diikuti oleh seorang anak lelaki, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, cerita ni memang benar-benar berlaku sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul. Cerita dia apa? Waktu satu ketika dahulu, ya, sebelum Nabi menjadi Rasul, Mekah ni hujan tak turun, air tak ada langsung. Kita tahu bahawa air Zam-Zam itu, ya, berlaku ketika mana zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lama dah, bukan zaman Nabi lagi. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Zaman tu keluarnya air Zam-Zam. Ya, ratusan tahun selepas itu tuan-tuan, maka berlakulah banjir arimnya, disebut dalam kitab sirah, ya, sampai menyebabkan Kaabah mungkin kena rebah dah, ya, dan tenggelam, apa dia orang panggil apa, air Zam-Zam tu orang panggil apa, ditutupi dengan pasir dan sebagainya, tak jumpa. Air tu masih ada, tapi orang cari tak jumpa. Sampai menyebabkan bekalan minuman pada waktu ini terhad. Memang susah, masalah sungguh. Tuan-tuan, elektrik tak ada, tak apa lagi. Ni air tak ada tuan-tuan, tak boleh buat kerja apa. Kan? Air tak ada ni tuan-tuan, main 2 minggu kan. 2 minggu cukup dah. Tak boleh nak buat kerja apa, nak mandi, nak basuh, nak makan, semua masalah.
elektrik tak apa lagi. Tuan sekalian, ini masalah. Sehingga mereka bertemu kepada Abu Talib. Abu Talib, hang buatlah sesuatu bagi turun hujan ni. Kan Abu Talib pun bukan Tuhan. Tapi orang masyarakat Arab ni tahu bahawa kalau kita last sekali rujuk kepada pemimpin kita. Abu Talib, tolong buat sesuatu. Doa kau kat Tuhan kau macam mana kau. Macam mana kita ni? Ayat tak ada ni masalah. Kita dah hidup macam mana? Ya, kemudian Abu Talib pergi di tempat lapangan lalu membawa anak lelaki, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bahasakan diri Nabi Muhammad tu anak lelaki. Ya, lepas ni kita akan tengok satu riwayat Rahib Al-Bahira. Dia bahasakan Muhammad tu anak aku, kata dia. Sayang sungguh kat Nabi Muhammad ni. Dia tak kata anak saudara ni, anak saudara aku ni. Dia ni anak tiri aku. Dia tak guna istilah tu. Sayang sungguh kepada Nabi SAW. Ya, dalam perjalanan untuk berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan berhala dia lah. Ya, dengan membawa Nabi SAW, ya, wajahnya bagaikan matahari yang membawa gumpalan awan mendung, yang kelihatan daripadanya gumpalan mendung itu berarak-arak perlahan. Ini disebut bahawa bukannya disebabkan makbulnya doa Abu Lahab, doanya Abu Talib tu, dah. Ini ialah disebabkan apa? Disebabkan keberkatan Nabi SAW. Ya, dalam perjalanan tu dia bawa anak saudara dia, umur 40 tahun dah. Bawa anak saudara dia ni, Nabi SAW. Di sekelilingnya juga ada beberapa orang anak-anak kecil yang lain. Abu Talib memegang tangan Nabi, lalu menempelkan belakang baginda ke dinding Kaabah. Maknanya nampak tak tuan-tuan? Ya, maknanya Abu Talib ni tuan-tuan, dia bagi batang jasad Nabi SAW tu kena dengan dinding Kaabah. Kena dengan dinding Kaabah. Ya, jari jemari Abu Talib masih memegang baginda. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya apa? Keberkatan Nabi Muhammad SAW dalam seketika langit mula gelap. Ini kata keberkatan Nabi ni. Ya, awan mendung datang dari pelbagai juru. Bayang tengok. Ya, dalam keadaan kemarau orang mengharapkan air, dengan Abu Talib bawa Nabi SAW, dia bagi apa istilahnya, dia pegang tangan Nabi bagi kena dengan Kaabah. Ini keberkatan Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, ya, hujan turun dengan deras, memenuhi lembah dan menghijaukan tanah. Lalu Abu Talib mengeluarkan satu syair, abyada yustaqal ghamamu biwajhi thimalul yatama ismatun lil aramil. Tuan-tuan, yang ni bukan hadis. Yang ni adalah syair yang diungkapkan oleh Abu Talib. Syair ni ada dalam kitab-kitab adab. Bukan kitab-kitab adab tu maksudnya kitab tasawuf dah. Adab tu maksudnya himpunan-himpunan syu'ara, syair-syair. Dalam kitab tu, bila orang kaji, siapa yang bidang takhasus bahasa Arab, dia akan jumpa syair ni. Syair ni memang betul diungkapkan oleh Abu Talib. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Dan dulu pernah berlaku tsunami dekat Kuala Muda, betul tak? Dekat Kuala Muda, Sungai Petani tu berlaku tsunami. Kan? Jadi anak-anak keturunan ni nak bagi ingat bahawa tempat ni biasa kena bencana hujan Allah. Dia buat satu, orang kata apa? Macam orang panggil bukan tugu, orang panggil peringatan. Ya, ada kapal-kapal, saya pun bisa tengok kapal-kapal ni rupanya mereka nak buat tu satu peringatan bahawa esok-esok ni bila keturunan sudah kita lahir nanti, bagi tahu kat mereka tempat ni bisa kena bencana. Ingat pada Tuhan. Itu tunggu dia. Maknanya apa? Begitu juga dalam syair-syair ni. Ya, bila orang kaji syair, rupanya memang berlaku sungguh. Yang ketika mana Abu Talib berdoa kepada Tuhan di atas keberkatan Nabi Muhammad SAW. Maknanya keberkatan Nabi SAW itu. Ya, tuan-tuan sekalian. Baik. Apabila kita melihat dalam dimensi kita pada hari ini, ya, apabila hujan turun, kita ajak anak-anak kita, ya, untuk kita berdoa, Allahumma sayban nafi'ah. Ini doa ma'thur yang Nabi ajar ketika mana hujan turun. Ya, disebut dalam Al-Azkar oleh Al-Imam Nawawi rahmatullah, Allahumma sayban nafi'ah. Ya Allah, keturunkanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya, hujan yang bermanfaat. Ini doa kita. Mudah ya. Allahumma sayban nafi'ah. Turun hujan, ya, baca doa ni. Ya, turun saja hujan, kita baca doa ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, hujan yang Allah turun itu memberi manfaat kepada kita.
Doa ni ada dalam Al-Adhkar oleh Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Wa abyada yustaqal ghamamu biwajhi. Si putih berseri mengundang hujan dengan berkat wajahnya. Al-ghamamu biwajhi, dengan berkat wajahnya. Abu Talib pun memperakui itu. Dia memperakui itu. Thimanul yatama, penolong anak yatim. Ismatul lil aramil, dan pelindung para janda. Ini dia tuan-tuan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kita boleh tengok bagaimana asar Nabi. Asar ni maknanya peninggalan Nabi yang sahih. Ada tak peninggalan Nabi yang tak sahih? Adalah. Ya, yang dia buat dan sebagainya macam-macam. Ya, yang tidak ada sanadnya dan sebagainya. Ya, dia mengaku bahawa ini sahabat Nabi dan sebagainya. Kita kata bahawa perkara itu memerlukan riwayat yang sahih, sanad-sanad. Ya. Ala kulli hal, ya, tak apalah kalau tanda sebagainya. Kita nak sebut bahawa ada asar yang sahih. Asar yang apa? Peninggalan Nabi SAW. Ya, pada zaman Nabi SAW seumpama seperti ya air peluh Nabi SAW. Ya, peluh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang sahih juga tuan-tuan sekalian, iaitu air kencing Nabi SAW diminum oleh sahabat. Nabi kata ini ubat. Ini ubat. Tapi jangan kita kata ayat kencing tu guru kita pergi balut kata ni ubat. Jangan. Hak tu penyakit tuan-tuan sekalian. Kena tu guru kencing mana mampu. Tuan-tuan sekalian. Dia tak ada. Kerana Nabi SAW ini ada asar Nabi yang sahih. Dia sebarang ulama mensyarahkan perkara tentang asar Nabi itu bermaksud di khusus Nabi SAW, khusus untuk Nabi ya. Sebab tu ada sebahagian mentakwil hadis tentang Nabi apabila meninggal dunia, Nabi dengar orang kena azab kubur 2 orang. Tuan-tuan bisa dengar dah hadis tu. Ya, Sayyidina Ali pada berhadapan dengan Nabi, Nabi cerita aku dengar ada 2 orang kena azab. Lah ni dia azab kubur. Dalam azab kubur. Ya, maka Nabi suruh. Saya tak ingat antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Nabi suruh ambil pokok untuk kepak dan pacak ke atas kubur. Mudah-mudahan ya diringankan, diukhafif azab. Mungkin diringankan, kemungkinan Allah meringankan azab orang yang kenal. Sebahagian para ulama mensyarahkan hadis itu, dia mengatakan bahawa itu hanya untuk Nabi saja. Hanya untuk Nabi saja. Walaupun adalah pendapat mengatakan seperti Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih mengatakan bahawa ada dalil. Ya, ada dalil Nabi buat, maka kita buatlah. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ada kubur-kubur lepas baru meninggal dunia, dia ambil pokok apa tau, pokok kemboja ke apa, dia kepak lebih pacak. Berasaskan dalil tu, pendapat Al-Imam Suyuti. Ya, itu dia tuan-tuan. Jadi kita kata bahawa ini khilaf. Tu usah duk bergaduh lah. Tu usah duk bergaduh. Ini ada pendapat ulama yang mereka mengutarakan, maka kita khilaf, kita berlapang dada, tu usah duk bergaduh antara satu sama lain. Baik, saya nak sebut bahawa ya asar Nabi itu khususan Nabi SAW. Ini makna keberkatan Nabi. Baik, kita tengok sikit lagi. Rahib Al-Bahira. Ketika Nabi SAW berusia 12 tahun. Minta maaf, tadi berusia bukan 40 tahun. Nabi dijaga 40 tahun ya oleh Abu Talib. Pada usia 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 tahun 10 hari. Ya, sejarawan Islam mengatakan begitu. Baginda diajak oleh Abu Talib menempuh perjalanan datang ke Syam. Ini cerita ni. Ya, mereka tiba di Busra, ya, yang merupakan sebahagian dari negara Syam. Kita sebut dah Syam, himpunan daripada beberapa buah negara pada hari ini, ya, iaitu di Syria, di Palestin, di mana lagi? Di Jordan. Itu beberapa buah negara Syam. Baik, Busra ini tuan-tuan sekalian, iaitu di Syria pada hari ini kalau tak salah saya. Ya, ada peninggalan sejarah Rom. Ya, ada kota dan sebagainya, lama dah, ratus tahun dah tuan-tuan sekalian duduk kat sana. Itu kota lama. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Syria, ya, tuan-tuan akan tengok kota-kota lama, ratus tahun usia dia. Ya, ratus tahun usia dia. Baik, zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dibawa oleh Abu Talib. Satu hari Abu Talib bawa Nabi SAW pada umur 12 tahun. Abu Talib ni nak berniaga. Dia bawa barang dagangan dia daripada Mekah, pekan Mekah tu, dia nak pergi ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, dia berhenti sat dekat Busra. Ni di sini. Ya, dia berhenti sat di situ. Tuan-tuan sekalian. Ya.
yang merupakan sebahagian dari negeri Syam. Sebahagian daripada negeri Syam. Macam kita ni, Kedah ni ada Rostaq, ada Kuala Nerang, Kuala Ketih, itu lebih kurang begitulah. Sekaligus ibu kota wilayah Hauran. Ya, bahkan dianggap sebagai ibu kota seluruh negeri Arab yang berada di bawah pemerintahan Rom pada ketika itu. Ya, tuan-tuan sekalian, kalau tak salah saya, pada ketika ini Rom, tuan-tuan, dikuasai oleh agama Nasrani. Ya, agama Nasrani. Ya, mereka ada kitab mereka, mereka ada ahlul kitab mereka. Ya, ada di kalangan mereka yang memesongkan kitab-kitab samawi. Ya, tetapi ada ahlul kitab yang masih beriman dan berpegang teguh kepada kitab-kitab samawi tanpa ditabdil dan tanpa ditahrif. Ada, tuan-tuan. Ada ulama-ulama ahlul kitab yang dia pegang sungguh. Ya, tapi ada juga ahlul kitab, ulama, dia tahu dalil. Dia tahu nas. Ada ustaz tu, tuan-tuan sekalian, bila orang tanya, "Ustaz, apa hukum ni?" Dia tanya balik, "Hang nak macam mana?" Oh, pandai. Sebab ustaz tu tahu dalil. Dia tahu nas. Dia boleh kilas nas tu, tuan-tuan. Dia boleh kilas dalil itu mengikut kesesuaian individu tertentu. Sebab tu bahaya ulama ni. Sebab kitab dia ada kat dia. Rujukan-rujukan ulama ada kat dia. Dia boleh kilas nas tu bagi kena apa tu. Sebab tu ada masalah apabila, tuan-tuan, ulama itu dia ada kecenderungan terhadap pemerintah-pemerintah. Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, tuan-tuan, dia sangat tegas kepada pemerintah pada ketika itu. Ya, kalau dia nak jaga payuk nasi dia nak jaga pencen dia. Contohlah, tuan-tuan, nak jaga pencen ni, tak apalah, aku senyaplah. Imam Nawawi dia tak jaga hal tu. Hang nak buang aku ke daripada mufti yang rasmi ke, hang nak buang aku daripada kerajaan, tak ada masalah. Imam Nawawi dibuang, tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan dia. Dia dibalik ke negara, ke tempat lahirnya di Nawa di Syria, tuan-tuan, tetapi masyarakat masih lagi memerlukan fatwa daripada Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Apa di antara fatwa dia yang menyebabkan kerajaan pemerintah buang Imam Nawawi? Sebab Imam Nawawi tak bagi kepada rakyat, mengizinkan rakyat untuk bagi sedekah, bagi cukai kepada kerajaan pada ketika itu. Sebab apa? Sebab kerajaan pada zaman Imam Nawawi dia diserang oleh kerajaan Mongol, kalau tak salah saya, pemerintah pada ketika itu dia kutip duit rakyat. Dia kutip duit rakyat. Padahal Imam Nawawi tengok kehidupan hang sebagai seorang raja pada ketika itu, dengan wang emas belian hang bagi kepada gundik-gundik hang, dengan kaya raya itu hidup bermewah-mewahan, tiba-tiba rakyat yang miskin hang kutip duit mereka. Imam Nawawi tak bagi. Tak bagi. Ini kata Imam Nawawi, ulama yang berjiwa rakyat. Ulama yang dia tidak ada kepentingan apa dalam mengeluarkan fatwa. Dia ada dalil. Ya, dia menguasai ilmu, dia ada hujah, tapi dia tak kilas nas tu untuk kepentingan dunia dia. Ya, dia tak bagi. Imam Nawawi, aku tak bagi keluar fatwa tu. Rakyat jangan duk bagi duit. Syaratnya apa? Hang kena buat keluar sendiri. Rakyat apa? Sebab hang guna duit rakyat untuk kemewahan hang sebagai pemerintah. Imam Nawawi tak bagi. Ini tegas prinsip jati diri yang ada dalam jiwa para ulama yang rabbani seperti ini. Tuan-tuan sekalian, baik, kita tengok lagi. Maka, tuan-tuan, bila sampai di Bushra, maka di kota ini ada seorang rahib. Rahib ni maknanya ahlul kitab. Yang bernama Jarjis, yang dikenali dengan panggilan Bahira. Nama sebenarnya Jarjis, nama dia, tapi terkenal Bahira. Nama yang orang kenal dekat kota Syam ni, tuan-tuan, di Bushra ini, nama dia Rahib Al-Bahira. Itu cerita sejarah Islam. Tapi nama sebenarnya Jarjis, orang tak kenal lah Jarjis, tapi Bahira orang kenal. Baik, tatkala rombongan dagang singgah di Bushra, Bahira menemui mereka. Tuan-tuan, ini naluri seorang ahlul kitab. Dia tahu bahawa yang mai singgah dekat kota Bushra itu, dia tahu siapa. Bahira tu. Sebab dia orang ada ilmu. Dia tahu dalam kitab samawi dicerita ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dia tahu ilmu itu. Sebab tu kita kena dampi dengan ulama. Ulama tahu. Mereka tahu apa yang ada dalam kitab-kitab samawi. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran yang kita baca 30 juzuk tu, baca saja kita tak faham.
Kita memerlukan tafsiran di kalangan para ulama yang muktabar untuk kita memahami isi kandungan yang benar. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita baca terjemahan dia, satu lapis lah kita faham. Kalau tak faham, dia gitu lah. Tapi bila ustaz cerita, bila ustaz syarah, demai dengan asbabun nuzul, dia syarah pula dengan kalimah bainul kalimah, dengan munasibat ayat, kita tahu ini konteks ayat ini cerita tentang, maka kita ambil pengajaran daripada tafsiran Al-Quran. Ini penting ulama. Ya, ustaz yang menguasai ilmu itu. Rahib Al-Bahira, dia menguasai kitab samawi sampai dia tahu yang datang di Busra, di Syam itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Dia mempersilakan mereka datang ke rumahnya sebagai tetamu kehormat. Orang tahu Bahira ni bukan jenis semang orang. Ni dalam riwayat sirah ni. Ya, pada sebelum ni tuan-tuan, kehidupan Bahira ni dia duduklah rumah ya. Dia tak bermasyarakat, cerita dia. Dia tak berjumpa dengan ada ustaz yang tak bermasyarakat. Ada juga tuan-tuan, saya duduk satu hari, saya tak sebut nama. Saya duduk satu tempat tu sekalian. Ustaz tu, jemaah ni angkat tangan kat dia. Dia buat dek. Bawa kita. Orang angkat tangan ni, orang angkat tangan. Dia buat dek. Duk aku angkat tangan sekali, senyum ke apa, bagi salam ustaz, apa abang. Adalah orang tambah. Lepas tu dia kata tak apa, aku kali pertama aku ni tiap kali jumpa ustaz tu angkat tangan dia tak balas. Dia cerita kat saya lah, dia cerita kat saya, Allah, dia pun tak seronok masyarakat tak seronok dengan apa berbuat sasizah di situ sebab tak bermesra dengan masyarakat. Ini pun masalah juga, kemahiran ya, fiqhul ijtima'i, kemahiran bermasyarakat ini penting. Ya, ini penting, cara bersemang orang tua-tua, cara kita bermuamalah. Ini semua kemahiran yang kena ada dalam jiwa seorang pendakwah. Maka tuan-tuan sekalian, ya, Rahib Al-Bahira dia tak ada kemahiran tu. Tapi dia ada ilmu, dia tak ada kemahiran tu. Nak masyarakat, nak bersembang orang kat kedai kopi, dia tak ada tu, dia tak ada kemahiran tu. Ya, baik. Tetapi bila mana Nabi SAW sekitar umur 12 tahun, Nabi duduk singgah di Busra, tiba-tiba dia jemput rombongan Abu Talib itu main rumah dia. Jadikan tetamu. Mereka ketika itulah dia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir berpandukan pada ciri-ciri baginda. Dia tengok ya, Al-Bahira ni, Rahib Al-Bahira ni duduk perhati Muhammad. Duduk perhati ni, umur 12 tahun waktu tu. Dia duduk perhati Rasulullah. Dia duduk tengok Rasulullah. Memang ada ciri-ciri sebagai seorang Rasul akhir zaman. Ada ciri-ciri ada kat dia. Baik. Sambil memegang tangan baginda, Bahira berkata, anak ini adalah penghulu alam semesta, utusan Tuhan alam semesta yang diutus sebagai rahmat buat seluruh alam. Masya Allah. Dia kenal. Ya? Orang saleh ni tuan-tuan, dia kenal. Ini bukan orang biasa ni. Ini penghulu segala alam. Maknanya ini penghulu alam semesta. Dia yang akan memimpin kita satu hari nanti. Ni dia ni. Waktu tu orang tak kenal lagi Islam. Umur Nabi pada 12 tahun pada waktu itu. Abu Talib keheranan. Dia kata, aku tak pernah jumpa hang. Tiba-tiba hang cakap macam tu kepada aku. Atas dasar apa kamu kata begitu? Abu Talib. Ya, dia tanya balik. Pasal apa hang cakap macam tu? Abu Talib pun tak perasan. Kata, yang sebenarnya yang hang duk jaga tu ialah kekasih Allah. Muhammad itu kekasih Allah yang Abu Talib duk jaga tu. Ya. Kemudian Bahira berkata, sebenarnya sejak aku melihat rombongan kalian datang daripada Aqabah. Tuan-tuan, Aqabah datang mana? Aqabah tu daripada Jordan. Kalau tak salah saya, Jordan. Ya, dan perjalanan tu Jordan nak sampai ke Syam, Damsyik, Syria. Perjalanan tu. Ya, tempat saya belajar Jordan tuan-tuan sekalian di Mazar tu, kalau di antara Mu'tah nak pergi ke Aqabah, mungkin mengambil masa dalam 3 jam begitu. Aqabah tu tepi laut. Ya, tepi laut. Baik. Daripada Aqabah tuan-tuan, kalau tak salah saya, semua batu dan pepohonan tunduk sujud pada Tuhan. Rahib Al-Bahira duduk perhati bahawa ya, ketika mana hang keluar dari rombongan hampa, keluar daripada Aqabah tu lagi, semua sujud dan pokok-pokok sujud memohon ampun pada Tuhan. Masya-Allah. Nah, ini disebut sebagai ya, perkara-perkara luar biasa yang berlaku sebelum Nabi jadi Rasul. Ya, ini berlaku. Kalau setelah menjadi Rasul disebut sebagai mukjizat.
Ya, mukjizat perkara luar biasa yang berlaku setelah mana Nabi sudah menjadi Rasul. Ya, kalau sebelum menjadi Rasul ada istilahnya. Ya, dia ada dia irhas, kalau tak salah irhas. Itu istilahnya, ya. Ketika mana Nabi sebelum Nabi jadi Rasul. Baik, akhirnya aku tahu bahawa anak ini ialah seorang Nabi setelah melihat tanda kenabian pada bahagian bawah tulang bahunya yang menyerupai apple, yang menyerupai macam sebiji buah. Ada tuan-tuan, ada kesannya. Ya, kalau tak salah saya Ibn Abbas dia pernah melihat kesan kesan nubuwah Nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Ada, ya, kesan tanda nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab-kitab samawi, iaitu kesannya apa? Ada bahagian bawah tulang bahunya. Ni kat bawah tulang bahu Nabi ni ada macam bentuk apple, macam bentuk buah di situ. Ya, itu tandanya. Tanda tersebut telah disebut dalam kitab-kitab kami. Itu cerita dia. Tanda tu ada dalam kitab samawi. Sebab tu orang yang berilmu dia tak boleh bohong kat tu. Ya, orang Yahudi tuan-tuan, walaupun mereka tahu bahawa ciri-ciri kenabian itu memang penuh ada dekat Nabi, tapi dia tak beriman kepada Rasulullah. Orang Yahudi. Kita tengok perkampungan Qainuqa dalam sirah nanti, tuan-tuan tak tahu muka surat Al-Fatih berapa kita akan jumpa, ada satu perkampungan di Madinah nama dia perkampungan Qainuqa. Perkampungan tu orang Yahudi duduk tunggu tang tu. Ya, maka dihalau ketika mana zaman Nabi memerintah di Madinah tuan-tuan. Depa ni ya orang panggil apa? Melanggar perjanjian piagam Madinah, orang Yahudi. Depa tak beriman kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab depa nak Nabi akhir zaman tu datang daripada keturunan mereka. Keturunan orang Yahudi. Ya? Depa bangga dengan keturunan mereka. Orang Yahudi ni. Sebab tu kalau tak salah tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, orang Yahudi tuan-tuan dia nak kahwin mesti kahwin dengan geng dia ya. Ya, orang Yahudi ni agama dia mesti agama Yahudi ya. Dia tak boleh nak mai orang India lah nak jadi orang Yahudi, tak boleh. Sebab agama dia tak boleh. Tak boleh ya. Wala tarda ankal yahud wala nasara. Lan di situ tuan-tuan dalam bahasa Arab menyebut bahawa lan abada sampai kiamat depa tidak akan meredai Nabi SAW dan menerima Islam itu sendiri. Bermaksud ya, mereka tidak beriman kepada Nabi walaupun mereka tahu maklumat dalam kitab samawi Rasulullah itu ialah akhir zaman. Nabi akhir zaman. Tetapi Nabi diutuskan di kalangan Arab Mekah Quraisy. Ya, sebab tu dia berkata beriman orang Yahudi. Hak tu ya. Sebab tu ya tuan-tuan sekalian. Maka Islam ni luas. Islam ni dia masuk dalam semua bangsa, semua negara, semua tempat, iklim dan sebagainya. Islam sesuai dalam semua aspek. Ya, tak kiralah ramai daripada bangsa apapun, Islam sesuai di tempat itu. Di Jepun tidak ada masjid, tidak ada ramai orang Islam di sana, bahkan sebagai mereka yang etis pun. Ya, tetapi Islam sesuai di negara tersebut. Ada caranya. Ya, ada caranya, tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada 7 suku dah tuan-tuan. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambung ya pada bab baru cerita tentang peperangan Fijar. Ya, iaitu tentang peperangan yang pertama sekali yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dah tahu bahawa perang Uhud, perang Badar, lagi perang Hunain, ya. Rupanya tuan-tuan, pagi insya-Allah pada pertemuan akan datang, peperangan yang pertama sekali yang Nabi terlibat dalam kehidupan Nabi yang disebut sebagai iaitu peperangan Al-Fijar. Nanti kita akan belajar, nanti kita akan bincang apa itu peperangan Fijar dan bagaimana apa yang Nabi bertindak sebagai salah seorang di antara anggota tentera dalam peperangan Fijar pada sekitar umur 15 tahun begitu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka هدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.